Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan satu isu yang semakin hangat diperkatakan di media sosial iaitu cadangan supaya dividen kumpulan wang simpanan pekerja, atau KWSP, dimasukkan ke dalam akaun fleksibel. Seperti yang kita tahu, KWSP merupakan institusi simpanan persaraan utama di Malaysia yang berfungsi membantu rakyat menyediakan simpanan mencukupi untuk kegunaan selepas bersara. Setiap bulan, pekerja dan majikan akan mencarum sejumlah wang ke dalam akaun KWSP, dan pada setiap tahun, pencarum akan menerima dividen berdasarkan prestasi pelaburan dana tersebut. Baru-baru ini, terdapat perbincangan dalam kalangan pencarum mengenai ke mana sepatutnya dividen ini dikreditkan. Ada yang mencadangkan supaya dividen tahunan dimasukkan sepenuhnya atau sebahagiannya ke dalam akaun fleksibel. Untuk memahami isu ini dengan lebih jelas, kita perlu faham struktur akaun yang diperkenalkan oleh KWSP. Pada masa ini, simpanan dibahagikan kepada akaun persaraan, akaun sejahtera dan akaun fleksibel. Akaun persaraan memberi tumpuan kepada simpanan jangka panjang sehingga umur persaraan. Akaun sejahtera pula untuk keperluan tertentu seperti perumahan, pendidikan dan kesihatan. Manakala akaun fleksibel membolehkan pengeluaran pada bila-bila masa, tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh pihak KWSP. Cadangan untuk memasukkan dividen ke akaun fleksibel timbul kerana keadaan ekonomi semasa dan tekanan kos sara hidup yang dirasai oleh sebahagian rakyat. Ada pencarum berpendapat bahawa dividen adalah hasil pulangan daripada wang mereka sendiri, jadi mereka sepatutnya diberi lebih fleksibiliti untuk menggunakannya jika perlu. Bagi golongan yang menyokong cadangan ini, mereka melihat ia sebagai satu bentuk bantuan tidak langsung. Dengan akses kepada dividen melalui akaun fleksibel, pencarum boleh menggunakannya untuk menampung perbelanjaan mendesak seperti kos perubatan, pendidikan anak, atau komitmen bulanan yang semakin meningkat. Tambahan pula, caruman bulanan masih berjalan seperti biasa, jadi simpanan asas untuk persaraan tetap diteruskan. Namun begitu, terdapat juga pandangan yang lebih berhati-hati. Tujuan utama penubuhan KWSP adalah untuk memastikan rakyat mempunyai jaminan kewangan apabila tidak lagi bekerja. Jika dividen yang diterima setiap tahun mudah dikeluarkan, ada kemungkinan simpanan jangka panjang akan terjejas, terutamanya bagi mereka yang kurang disiplin dalam pengurusan kewangan. Kita juga perlu mengambil kira faktor jangka panjang seperti peningkatan jangka hayat rakyat Malaysia. Semakin lama tempoh persaraan seseorang, semakin besar jumlah simpanan yang diperlukan. Oleh itu, sebarang perubahan dalam struktur pengagihan dividen perlu diteliti dengan berhati-hati agar tidak menjejaskan matlamat utama simpanan persaraan. Ada juga cadangan yang lebih sederhana, contohnya membahagikan dividen kepada dua bahagian. Sebahagian dikreditkan ke akaun fleksibel untuk memberi ruang kepada keperluan semasa, manakala selebihnya kekal dalam akaun persaraan bagi memastikan simpanan jangka panjang terus berkembang. Pendekatan ini dilihat sebagai satu kompromi antara fleksibiliti dan keselamatan kewangan masa depan. Walau bagaimanapun, penting untuk difahami bahawa sebarang perubahan berkaitan pengagihan dividen dan dasar akaun adalah tertakluk sepenuhnya kepada keputusan rasmi pihak KWSP dan Kerajaan Malaysia. Sebagai pencarum, kita boleh memberikan pandangan dan cadangan, tetapi pelaksanaan sebenar bergantung kepada pertimbangan dasar, kajian kewangan dan kepentingan keseluruhan sistem persaraan negara. Video ini bertujuan untuk berkongsi maklumat dan membuka ruang perbincangan secara matang dan berhemah. Ia bukan nasihat kewangan, dan setiap individu disarankan menilai keadaan kewangan masing-masing sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan simpanan persaraan. Akhir sekali, apa pandangan anda? Adakah anda bersetuju dividen KWSP dimasukkan ke akaun fleksibel sepenuhnya, sebahagian sahaja, atau kekalkan seperti sedia ada? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen dengan cara yang berhemah dan berfakta. Jika anda rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, kongsi dan subscribe supaya lebih ramai mendapat maklumat yang tepat dan seimbang.